Subsidi untuk rakyat tidak dimansuh, bantuan ditambah. Assalamualaikum, salam sejahtera berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Pelancaran satelit Miasat 3D diharap dapat membantu merapatkan jurang digital seterusnya menarik lebih ramai anak muda untuk menceburi bidang aero angkasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi catatan di Facebooknya, dengan pelancaran satelit itu, juga keupayaan capai internet di kawasan bandar dan subluar bandar akan lebih ditingkatkan di seluruh semenanjung Sabah dan Sarawak. Terdahulu, beliau hadir ke Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur bagi menyaksikan secara langsung pelancaran Miasat 3D dari Pusat Angkasa Lepas Eropah Kourou, French Guiana. Hadir sama Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan timbalannya Datuk Zahidi Zainul Abidin serta beberapa Menteri Kabinet. Satelit ke-8 yang dianggarkan melibatkan kos RM1.2 bilion dengan jangka hayat 18 tahun itu dijangka mampu merapatkan jurang ketersambungan digital dan membentuk masa depan ketersambungan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia selaras inisiatif kerajaan melalui Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Menerusi pelancaran satelit itu, Malaysia juga dapat memperkukuhkan kehadirannya dalam era digital berteraskan kepada teknologi talian tetap, mudah alih dan satelit tanpa meminggirkan mana-mana kelompok rakyat di negara ini selain meningkatkan perkhidmatan perhubungan kepada Malaysia dan negara-negara serantau. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengakui satelit Miasat 3D penting kepada negara dalam mencapai liputan internet 100% sebelum 2025 dan meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar. Aspek yang penting pertama, memungkinkan kita mencapai coverage 100% bagi semua kawasan berpenduduk sebelum tahun 2025. Sebab beberapa bulan lagi kita dah boleh guna perkhidmatan ini dan dalam masa 3 tahun kita boleh capai coverage 100%. Yang keduanya, selain pada coverage 100%, kita boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar yang menjadikan perkhidmatan high speed seperti mana yang kita gunakan rangkaian gentian optik yang sedang kita laksanakan di kawasan-kawasan yang maju. Perkhidmatan satelit Miasat 3D itu juga akan dapat dinikmati rakyat Malaysia selepas tempoh percubaan selesai kira-kira sebulan dari sekarang. Satelit Miasat 3D berjaya dilancarkan di French Guiana, Amerika Selatan pada 6.50 petang waktu tempatan 22 Jun, 5.50 pagi waktu Malaysia 23 Jun. Satelit telekomunikasi milik Miasat itu dilancarkan menerusi roket pelancar Ariane 5 di Pusat Angkasa Lepas Guiana yang terletak kira-kira 17,000 km dari Malaysia. Mereka yang ditemui menyambut baik pelancaran satelit Miasat 3D dan berharap ia akan merapatkan lagi jurang ketersambungan digital antara bandar dan luar bandar selain akses internet di dalam negara berada pada tahap yang lebih baik. Bagi saya macam usaha pelancaran tu memang sangat baguslah sebab dia bagi peluang untuk orang yang dekat luar bandar ni dapat rasa internet yang laju juga sebab kita tahu dekat luar bandar ni memang selalunya macam line slow lah apalah. Saya rasa itu satu pencapaian baguslah untuk negara kita ni sebab kita pun dah banyak kerja-kerja yang akan jadi hybrid kan daripada kerja kat office jadi ni. Jadi baguslah jadi sebab untuk memudahkan semua golongan termasuk di Sabah Sarawak. Saya harap dengan pelancaran ini dapat meningkatkan lagi capaian internet di seluruh negara, tak kira di bahagian bandar ataupun luar bandar, agar pelajar-pelajar
dalam negara ini dapat akses internet dengan lebih baik dan meningkatkan mutu pendidikan di negara. Sebelum-sebelum ni kan, maksudnya sebelum ni kita ada dengar sampai student kena panjat pokok nak dapatkan capai internet, pergi ke bandar, kena keluar lah. Maksudnya macam ada hak kekangan untuk especially kepada pelajar-pelajar luar bandar. Jadi saya berharap dengan adanya benda ni, maksudnya Miasat 3D ni, tiada lagi dah halangan. Di mana saja dah boleh mencapai, macam orang cakap, teknologi di hujung jari. Jadi kita dah tak nak dah dengar isu-isu yang macam pelajar susah nak mendapatkan bahan-bahan bahan-bahan rujukan untuk pelajaran. Kementerian Pengangkutan diminta berbincang dengan pihak berkepentingan bagi merangka kadar tambang berpatutan bagi perkhidmatan projek laluan Rel Pantai Timur ECRL. Kadar tersebut adalah seperti tambang perkhidmatan tren elektrik ETS kereta api Tanah Melayu Berhad yang disifatkan mesra rakyat. Perdana Menteri berkata sebuah syarikat usaha sama di antara Malaysia Rail Link MRL dan China Communication Construction Company CCC sedang dirancang perubahannya bagi mengendalikan operasi perkhidmatan ECRL. Ia bakal beroperasi dengan nisbah berkepentingan 50-50 antara kedua-dua pihak yang akan menanggung kos dan risiko operasi secara bersama. Syarikat usaha sama ini bakal menyediakan bantuan teknikal dan memperhebatkan pemindahan teknologi kereta api serta bersama-sama mengendali dan menyelenggarakan ECRL untuk masa akan datang. Bila berucap merasmikan kerja pengorekan terowong genting ECRL di Bukit Tinggi, Pahang, terowong sepanjang 16.39 km yang menembusi banjaran Titi Wangsa menghubungkan Bentong dan Gombak sebahagian Seksyen C jajaran utara laluan ECRL itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Pindahan Akta Persaingan 2010 bertujuan memastikan undang-undang persaingan negara lebih komprehensif dan selaras amalan antarabangsa. Perdana Menteri berkata akta berkenaan dalam proses pindahan terutama pengenalan rejim kawalan penggabungan yang memberi kuasa kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC menilai dan menyiasat transaksi penggabungan yang berpotensi menyebabkan penumpuan pasaran dan menjurus kepada monopoli. Tambah beliau, kerajaan mengambil maklum tentang monopoli yang menimbulkan keresahan dalam kalangan keluarga Malaysia. Ini terutama apabila ia secara berterusan mengganggu persaingan dan menyekat kemasukan pesaing kecil dalam pasaran. Pindahan akan memberi kuasa kepada MyCC untuk menangani isu persaingan yang lazim dalam lanskap ekonomi yang sentiasa berubah. Perdana Menteri menyatakan demikian sempena Majlis Perasmian Persidangan Undang-Undang Persaingan 2022 MyCC di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Sri Alexander Nantaligi. Kerajaan sedang menyiasat ratusan syarikat yang dipercayai terlibat kegiatan penipuan bidaan perolehan awam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Sri Alexander Nantaligi mendedahkan penipuan bidaan telah kerap kali dibongkar kepada umum. Justru Kementerian Bersama Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC telah memulakan usaha menangani isu tersebut. MyCC dalam pernyataan semalam menegaskan individu atau syarikat yang terlibat akan disenarah hitamkan oleh Kementerian Kewangan untuk tempoh 5 tahun. Ia berdasarkan perkeliling integriti dalam perolehan awam yang dikuatkuasakan Kementerian Kewangan mulai 1 Jun lalu. Mesej bahawa kerajaan tidak akan bertoleransi dengan aktiviti kartel penipuan bidaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menjelaskan kerajaan tidak menarik balik subsidi yang diberikan kepada rakyat, malah meningkatkan lagi pemberiannya bagi membantu meringankan beban mereka yang terkesan dengan kenaikan harga barang ketika ini. Menurut beliau, kerajaan sentiasa prihatin tentang masalah kos sara hidup yang dihadapi rakyat sehingga telah menampung sejumlah RM43 bilion subsidi untuk pelbagai perkara.
Jadi saya nak menafikan sekeras-kerasnya bahawasanya ada keputusan. Malah tak pernah ada pun keputusan tentang 31 Julai menarik segala subsidi seperti yang didakwa. Ini adalah satu fitnah yang sangat besar dan sama sekali tidak benar dengan apa yang kerajaan putuskan. Jemaah Menteri telah buat keputusan dan juga atas kehendak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang sangat prihatin tentang masalah tekanan kos sara hidup ini. Kerajaan mengekalkan dasar, mengekalkan semua bentuk subsidi, malah bukan saja mengekalkan, kerajaan menambah subsidi. Bila mengulas mengenai video di laman TikTok yang mendakwa kerajaan akan menarik balik semua subsidi pada 31 Julai ini yang boleh menyebabkan rakyat melakukan pembelian panik. Perdana Menteri pada Rabu mengumumkan kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak masak dengan jumlah RM4 bilion bagi tahun ini bagi menanggung kategori minyak masak kampit 1 kilogram. Program subsidi yang telah bermula sejak Jun 2007 itu merupakan subsidi yang ditanggung oleh kerajaan bagi minyak masak kampit berharga RM2.50 1 kilogram untuk kegunaan keluarga Malaysia golongan B40 berbanding harga pasaran sebenar iaitu RM9. Tan Sri Anwar mengingatkan walaupun media sosial mempunyai akses kebebasan dalam menyalurkan sebarang maklumat dan pandangan, ia harus disertai dengan sikap tanggungjawab dan tidak disalahguna untuk tujuan tidak baik. Untuk tujuan-tujuan yang positif, yakni platform sosial media, kita menyampaikan idea kita, menyampaikan pandangan kita, kita boleh menegur kerajaan, kita boleh mengkritik kerajaan. Kalau teguran dan kritikan kita itu orang kata berfakta, dia menjadi satu tools yang sangat baik dan pada saya dia enrich prinsip kebebasan bersuara. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan Perdana Menteri yang berdepan dengan pelbagai situasi mencabar dalam menguruskan negara yang tidak pernah dilalui oleh Perdana Menteri lain sebelum ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menegaskan sepanjang pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri, beliau terpaksa mengendalikan pelbagai isu, antaranya mengawal pandemik COVID-19, menguruskan impak kenaikan harga minyak dan menyatukan kerajaan dan pembangkang melalui MOU transformasi dan kestabilan politik. Empat perkara ini meletakkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri daripada UMNO yang sedang melalui situasi yang tak pernah dilalui oleh Perdana Menteri lain. Ada kekuatan-kekuatan masing-masing. Tetapi bila kita buat telahan ataupun satu penilaian yang merendah-rendahkan Perdana Menteri daripada parti kita sendiri, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu bukan Perdana Menteri yang tidak di-endorse oleh UMNO. Dia Perdana Menteri yang di-endorse oleh Majlis Tertinggi UMNO. Maka dia adalah Perdana Menteri mewakili parti UMNO. Beliau mengulas kenyataan Timbalan Ketua UMNO Johor Dato' Nur Jazlan Mohamad yang melaporkan melabel Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri daripada UMNO paling lemah dalam sejarah negara kerana didakwa tidak boleh membuat keputusan atau menegaskan kuasanya. Ahli Parlimen Ketere itu berkata walaupun setiap pihak bebas mengeluarkan pandangan peribadi, Dato' Nur Jazlan dilihat mempunyai kekurangan dalam membuat penilaian. Tan Sri Anwar turut mempersoal tindakan segelintir ahli UMNO yang cuba melemahkan pemimpin daripada parti sendiri sedangkan ada pihak lain yang memberi sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri. Gelombang baru jangkitan COVID-19 di negara ini dijangka berlaku lebih awal daripada jangkaan 2 hingga 3 bulan akan datang berdasarkan peningkatan kes harian. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin bagaimanapun berkata negara bersedia menghadapi gelombang baru COVID-19 dan menegaskan kenyataannya itu bukan untuk menakut-nakutkan rakyat tetapi lebih kepada langkah pencegahan. Hari ini contohnya esok ya akan dilaporkan esok lah, tapi saya bagi umumkan awal sikit. Hari ini sebagai contoh kita laporkan 2,796 kes. Sebelum ini paras kita antara 1,000 hingga 2,000, tapi sejak 2-3 hari ini dah melebihi 2,000 dan hari ini dah 2,700 dah dan mungkin akan meningkat. Selain itu, kes meningkat dengan 2 kluster baru dan semua negeri menunjukkan peningkatan kes kecuali di Selangor, Johor, Kedah, Terengganu dan wilayah Persekutuan menunjukkan sedikit penurunan.
Kari terdahulu merasmikan perkhidmatan otorhinolaryngologi oral dan makmal tidur di Hospital Rembau. Beliau sekali lagi menyarankan warga emas berusia 60 tahun ke atas agar mengambil dos penggalak vaksinasi COVID-19 sebagai persediaan menghadapi gelombang seterusnya. Tiada laporan berhubung penawaran pakej haji, umrah dan badal haji yang berunsur penipuan diterima Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya setakat ini. Bagaimanapun, Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pemantauan sentiasa dibuat dan bakal mengambil tindakan sewajarnya termasuk pembatalan lesen agensi terlibat sekiranya didapati bersalah. Tapi setakat ini belum lagi. Memang dulu-dulu memang selalu kita dengar kan. Bila ada kita dengar memang kita ada tindakan di bawah kita punya bila when they apply for the license kan dia term and condition, so kita boleh mengambil tindakan di bawah terma yang ada. Bila mengulas laporan media mengenai agensi pelancongan haji dan umrah yang dikesan menawarkan khidmat mengerjakan badal haji dengan pakej bayaran tertentu. Sebanyak 13 aduan sorok barang kawalan diterima oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HCP bermula Januari 2022 hingga semalam. Menterinya Datuk Seri Lazan dan Natalinggi berkata sehingga semalam juga sebanyak 158,064 pemeriksaan telah dibuat ke atas premis peruncit, pemborong dan penghilang terpilih melibatkan barang kawalan dan keperluan asas. KP dan HCP memberi amaran keras kepada mana-mana individu dan syarikat agar tidak terbabit atau bersubahat dengan melakukan aktiviti menyorok barang kawalan. Lawatan begini kami akan teruskan. Ini secara mengejutlah datang di sini. Penguatkuasa akan turun padang untuk kita memantau lebih-lebih lagi kita ini menjelang hari bulan tarik di mana untuk ayam akan tamat tarik kualan harga dia. Bila bercakap kepada media selepas menjalankan ops anti sorok di sebuah pasaraya di Selayang, Selangor, KP dan HCP sebelum ini menggerakkan 2,200 anggota penguatkuasa di seluruh negara bagi membantras dan menggempur aktiviti menyorok barang kawalan setelah kerajaan membuat pengumuman untuk mengampungkan beberapa harga barang seperti ayam, telur ayam dan minyak masak botol berkuasa 1 Julai ini. Dalam perkara itu, KP dan HCP akan bertindak tegas terhadap golongan yang mengambil keuntungan secara mudah dengan mencatu, menaikkan harga secara melampau, tidak terkawal serta menyorok barangan makanan. Timbalan Menterinya Datuk Rosli Wahid berkata kemungkinan akan ada golongan tidak bertanggungjawab mengambil keuntungan secara mudah apabila subsidi barangan dimasukkan pada 1 Julai ini. Kemampuan kita dengan kerjasama pihak berkuasa, polis, kastam, immigration, individu paling kita bekerjasama untuk pastikan benda ini tidak berlaku. Bila berkata demikian selepas majlis pelancaran kempen Jadikan Halal Pilihan Utama Anda, golongan yang tidak beretika mempunyai taktik lain untuk melakukan penyelewengan dan ini menjadi cabaran. Pihak pelesen yang terbabit dalam penyelewengan, lesen mereka akan digantung kerana menganiaya serta tidak jujur. KP dan HCP yakin ianya akan dimanfaatkan dan diberikan kepada mereka yang berkelayakan sahaja dengan adanya kekuasaan dan subsidi bersasar. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan memperkasa sektor perikanan laut dalam bagi meningkatkan sumber bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Ronald Kiandi berkata bagi tujuan itu pihaknya sentiasa melakukan aktiviti turun padang bagi mendengar dan melihat pelbagai cadangan dan saranan yang dibuat pihak pemain industri. Setakat ini negara tidak menghadapi masalah kekurangan bekalan ikan laut dalam. Bila bercakap tentang laut dalam, tentu kita juga harus melakukan perkara dan tindakan yang sama, mendengar cadangan, cabaran yang dihadapi oleh pihak industri untuk mengolah satu dasar yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembangunan sektor perikanan laut dalam.
Beliau berkata demikian selepas melawat kilang ikan di Tok Bali, Pasir Putih. Mengulas lanjut, beliau berkata sektor perikanan khususnya melibatkan perikanan pesisir pantai dan laut dalam merupakan sektor yang berpotensi untuk dibangunkan secara meluas. Tidak pasti, kami berikan kepastian. Kepantasan, kesungguhan dan kreativiti terus unggul sebagai saluran maklumat berwibawa. Berita diyakini dan dipercayai. Kesetiaan anda bukti kredibiliti kami. Terima kasih keluarga Malaysia. Selamat menyambut ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun saluran berita RTM. Semoga terus mengurat langkah melaksanakan proses pendidikan. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Yayatuddin Mustafa Billah Shah berkenan melancarkan Pelan Strategik Mawib 2021-2025 dan manfaat kewangan asnaf. Seri Paduka mendoakan Pelan Strategik Mawib 2021-2025 dan manfaat kewangan asnaf berjaya mencapai sasaran dan hasrat penubuhannya. Al-Sultan Abdullah menzahirkan rasa duka cita kerana tidak dapat hadir ke majlis berkenaan setelah dinasihatkan pakar perubatan untuk beristirahat berikutan keadaan kesihatan tidak mengizinkan. Terlebih dahulu, Beta dan Raja Permaisuri Agong ingin menzahirkan rasa yang amat duka cita kerana tidak dapat berangkat ke majlis pelancaran Pelan Strategik Mawib 2021 hingga 2025 dan manfaat kewangan asnaf pada pagi yang penuh bermakna ini. Sungguh pun demikian, walaupun Beta jauh di mata, namun hati dan jiwa Beta tetap bersama-sama rakyat yang Beta kasihi, khususnya dalam usaha murni untuk menyemarakkan sinar Islam dan membantu mereka yang memerlukan. Sultan Abdullah bertitah demikian dalam rakaman titah pelancaran yang disediakan pada Majlis Pelancaran Pelan berkenaan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Lembaga Zakat Selangor LZS menyarankan umat Islam di negeri ini menunaikan kewajipan membayar zakat dengan mentaksir sendiri jumlah zakat yang perlu ditunaikan. Justru LZS hari ini melancarkan bulan taksir zakat BTZ bermula 15 Jun hingga 31 Julai dengan tagline Sempurnakan Zakatmu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LZS Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini, kempen itu secara tidak langsung dapat mendidik masyarakat membayar zakat dengan jumlah sebenar zakat yang ditunaikan. Di bulan taksiran zakat ini, antara objektif yang disasarkan ada 3, iaitu pertama sekali adalah untuk menggalakkan atau menjadikan budaya taksir zakat ini adalah secara tahunan, ya. Sekurang-kurangnya pada bulan 6 setahun sekali kita akan semak semua taksiran zakat kita. Dan yang keduanya adalah untuk mendidik masyarakat untuk membuat taksiran yang tepat dan mudah. Dengan pelancaran BTZ, LZS menyasarkan untuk mengutip zakat berjumlah 1.05 bilion ringgit tercapai tahun ini. Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Halal Development Corporation HDC menganjurkan kempen jadikan halal pilihan utama anda sebagai usaha meningkatkan kebolehpasaran produk halal tempatan. Timbalan Menterinya Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, inisiatif itu turut menyokong pemulihan syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang terjejas akibat pandemik COVID-19. 77 syarikat PMKS yang telah dibantu oleh HDC dan juga Lulu supermarket pada pagi ini yang saya rata-rata temui mengatakan bahawa produk dan pasaran mereka telah pun meningkat dari hari ke hari. Ini menunjukkan bahawa pendekatan ataupun kerjasama yang dilakukan oleh HDC bersama dengan Lulu Hypermarket ini menampakkan perkembangan positif bagi memastikan produk halal ini menambahkan lagi pengeluaran dan juga pasaran.
Beliau memohon peruncit memberi tumpuan kepada aspek promosi dan harga yang ditawarkan bagi meningkatkan capaian dan prestasi jualan. Beliau ditemui selepas pelacaran kempen di Ibu Negara. Kempen yang berakhir 22 Julai itu mendapat kerjasama Pasaraya Runcit Lotus dan Syarikat Perkhidmatan Penghantaran Makanan Foodpanda. Keputusan Perpisahan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2021 akan dikeluarkan pada Khamis 30 Jun 2022. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam satu kenyataan memaklumkan calon boleh mendapatkan keputusan perpisahan STAM daripada sekolah masing-masing seawal pukul 10 pagi. Bagi calon persendirian pula, slip keputusan perpisahan STAM akan dihantar melalui pos pada hari yang sama. Calon-calon juga boleh membuat semakan keputusan melalui dalam talian myresultstam.moi.gov.my pukul 10 pagi pada 30 Jun 2022 selain secara sistem pesanan ringkas SMS. Kesemua sistem ini akan diaktifkan mulai pukul 10 pagi pada 30 Jun 2022 sehingga pukul 6 petang pada 6 Julai 2022. Kita beralih ke berita sukan. Ini perkembangan terbaru melibatkan skuad Harimau Malaya. Kejayaan Malaysia layak secara merit ke Piala Asia 2023 memberi impak besar pada ranking FIFA. Berdasarkan kemas kini yang dibuat Badan Indo Bola Sepak Dunia itu menyaksikan Malaysia melonjak naik 7 anak tangga untuk berada di kedudukan ke-147 berbanding ranking 154 sebelum ini. Perkara itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM melalui Facebook rasmi Badan Indo tersebut. Kedudukan terbaru anak buah Panggon itu dibantu kejayaan cemerlang menewaskan Turkmenistan 3-1 dan Bangladesh 4-1 dalam aksi kelayakan kumpulan E Piala Asia 2023. Bukan itu sahaja, kejayaan menewaskan Brunei 4-0 dan Hong Kong 2-0 turut diambil kira apabila menyumbang kepada keseluruhan 1057.59 mata buat Harimau Melaya. Berdasarkan kedudukan negara ASEAN, Malaysia kini di depan Indonesia dan di belakang Filipina, Thailand dan Vietnam. Ranking seterusnya akan dikemaskini pada 25 Ogos. Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF bakal menghantar dua atletnya, Rachel Yeoh dan Muhammad Syahrul Aimi, berguru di Jepun. Ia bagi mempersiapkan kedua-dua atlet tersebut merealisasikan misi memburu pingat sukan Commonwealth Birmingham pada 28 Julai depan. Menurut Setiausaha Kehormat MGF Afrita Ariani Nasir, dua atlet tersebut bakal bertolak ke Jepun pada awal Julai ini. Decide which center the Japanese Federation will let us know soonest lah. Dalam 2 minggu and we will fly straight to Birmingham. Pada penyertaan Sukan Commonwealth kali ini, skuad gimnastik artistik negara hanya menghantar 2 wakil pada edisi di Birmingham. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan Assalamualaikum.